Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifarata wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Wishahul Afrah wa Isbahil Falah karangan Al-Syeikh Muhammad bin Ismail Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Kita masih lagi dalam muqaddimah kitab Wishahul Afrah sebelum masuk pada perbahasan yang selanjutnya. Maka sambung perkataan musannif, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Al-Syeikh Muhammad bin Ismail Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, dan ketahui olehmu dikurnia rahmat akan kamu oleh Allah bahwasanya sembahyang dan mengekalkan atasnya dan berjemaah sekaliannya itu sebab bagi mendapatkan segala kebajikan dan segala berkat. Selepas dibahaskan berkaitan dengan tarhib ataupun ancaman kepada orang yang tidak menunaikan sembahyang, maka dihuraikan pula kelebihan orang-orang yang dapat melaksanakan sembahyang. Apatah lagi tambahan pula dilakukan sembahyang tersebut secara berjamaah. Dalam kitab fiqh kita, berjemaah dalam sembahyang ni hanya dia terbahagi kepada tiga. Pertamanya sembahyang yang disunatkan untuk berjemaah. Sembahyang yang disunatkan untuk berjemaah. Sembahyang yang disunatkan berjemaah ni terbahagi kepada dua pula. Pertamanya ialah sembahyang fardu dan yang kedua sembahyang sunat. Jadi sembahyang fardu pandangan mu'tamad sunatlah, sunat muakkad, bukannya wajib fardu ain. Ada pandangan yang mengatakan jemaah ni, sembahyang berjemaah ni fardu ain. Tu berat tu. Jadi kalau kata fardu ain ni, kalau tak buat dosa belaka lah. Yang tak buat tu. Ada yang kata sunat muakkad. Inilah pandangan mu'tamad. Ataupun di sebuah kampungnya fardu kifayah. Dia fardu kifayah dengan sunat ni lebih kurang sama. Maqam dia, kedudukan dia lebih kurang sama. Walaupun fardu kifayah tu dia panggil fardu, tapi dia tak sampai tahap fardu ain. Dia pada maqam sunat. Sebab apa? Contoh kalau kita baca ataupun belajar bab tayammum. Belajar bab tayammum, dia kata apa? Dia kata satu tayammum boleh pakai untuk satu fardu dan banyak sunat. Antara benda yang boleh kita semayang banyak juga dengan satu tayammum ialah semayang jenazah. Jadi kalau ada 1000 jenazah, 1000 kali semayang, tak perlu untuk tayamum lain. Cukup dengan satu tayamum kalau tak batal lah. Kalau batal tu lain cerita. Beza dengan semayang fardu. Semayang fardu
walaupun masanya dekat antara sembahyang zuhur dengan asar. Contohnya sembahyang az-zuhur kita sembahyang 4 suku, 4.20 masuk asar, wajib juga kita ulang tayamum lain, walaupun tak batal sekalipun, kerana itu syarat dia dalam mazhab Syafi'i. Itu dia maksud kenapa boleh kata sembahyang jenazah tu dia boleh buat banyak dalam satu tayamum. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah dalam Kashifatus Saja, Syarah Safinatin Najah, dia kata fardu kifayah ni duduk di maqam sunat. Dia macam setara dengan sunat walaupun dia panggil fardu. Sebab fardu kifayah ni kalau seorang buat selesai semua, satu kampung tak ada dosa. Tapi kalau dia tak buat, siapa pun tak buat, maka semua berdosa. Tu dia panggil risiko fardu kifayah. Kalau fardu ain lain, fardu ain ni atas kepala sendiri-sendiri lah. Kalau dia dah buat selesai, orang lain tak buat, dia yang kena. Itu fardu ain. Jadi sekarang dia kata, dan ketahui olehmu dikurnia rahmat akan kamu oleh Allah. Diberikan rahmat Allah. Rahmat ni luas lah. Rahmat dari sudut tambahan rezeki ke, tambahan ilmu ke, tambahan nikmat kesihatan ke, itu semua rahmat berlaku. Bahwasanya sembahyang dan mengekalkan atasnya atas sembahyang. Sembahyang dan kekal atas sembahyang. Masuk kekal atas sembahyang ni tak tinggal lah. Zuhur masuk dia sembahyang, asar masuk dia sembahyang, maghrib masuk dia sembahyang, tak tinggal. Tu dikurniakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan berjemaah sekalian sembahyang. Jemaah sekalian, bukannya satu fardu ya. Bukannya 2-3 fardu saja. Tadi terlupa Jadi sembahyang sunat berjemaah ni dia ada 2, bukan 3. Pertamanya ialah perbahasan sembahyang sunat berjemaah ni ataupun sunat berjemaah ni terbahagi pada 2. Pertamanya sembahyang yang disunatkan berjemaah. Sembahyang yang disunatkan berjemaah ni terbahagi 2. Pertamanya sembahyang fardu, yang kedua sembahyang sunat. Jadi ada sembahyang sunat yang disunatkan berjemaah, contohnya sembahyang tarawih, sembahyang witir bulan Ramadan, sembahyang hari raya dan sebagainya. Bahagian yang kedua ialah tidak disunatkan berjemaah. Perbahasan sunat berjemaah ni ada 2. Pertamanya sunat berjemaah, itu terbagi pada 2 tadi. Kemudian bahagian yang kedua tidak sunat jemaah. Tidak sunat jemaah, tapi kalau buat lagu mana? Contoh tak sunat jemaahnya sembahyang hajat, ataupun sembahyang tahajud, ataupun sembahyang sunat tasbih, apa-apalah. Itu tidak disunatkan untuk berjemaah. Jadi bila kita buat berjemaah, adakah mendapat 27 fadilat berjemaah tu ataupun tidak? Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, harus untuk kita melaksanakan sembahyang sunat yang tidak disunatkan berjemaah untuk kita lakukan secara berjemaah. Namun 27 fadilat tu dapat ataupun tidak, itu khilaf ulama. Ada yang kata dapat juga 27 darjat, ada yang kata tidak dapat. Sebab apa tidak dapat? Sebab dia tak ditutup berjemaah. Buat apa nak dapat? Kita buat tu sah lah, cuma tak dapat lah 27 fadilat tu. Tu pandangan yang kata tak dapat. Jadi kalau kita buat sembahyang berjemaah terhadap sembahyang yang tak disunatkan berjemaah, seperti sembahyang sunat hajat ke, duha ke, tahajud ke, tasbih ke, tu khilaf ulama dapat fadilat 27 darjat ataupun tidak. Itu disebut dalam kitab Hasyiah Al-Bijirmi oleh Syekh Sulaiman Al-Bijirmi rahimahullahu ta'ala. Maka dia kata dapat berjemaah sekali aja itu. Dapat sembahyang, kekal dalam sembahyang, dapat berjemaah semua sembahyang tu. Itu tu sebab bagi mendapatkan segala kebajikan. Kebajikan ni kebaikan lah, dan segala berkat. 2. Dapat kebajikan ni biasanya pahala. Dan berkat pun macam-macam. Berkat ni luas. Berkat rezeki ada, berkat umur ada. Berkat rezeki makna rezeki dia, harta dia contohnya tak akan dihabiskan kepada benda sia-sia. Berkat umur ni akan dihabiskan dengan benda taat sahaja, tak ada benda maksiat ataupun kurang maksiat dia.
Berkat dari sudut apa? Dari sudut kereta berkat. Berkat kereta macam mana? Iaitu kereta tu tak cepat rosak. Ni sikit-sikit baru dapat gaji, tiba-tiba tayar bocor. Tayar ada masalah. Repair ada pula masalah lain. Ada masalah tu kereta tu. Itu kalau kereta baru lah. Kalau kereta memang cepat rosak tu lain cerita lah. Berkat dari sudut mana? Berkat dari sudut waktu. Waktu dia lebih banyak dilakukan untuk menuntut ilmu, untuk dia berzikir, beribadat pada Allah Ta'ala. Itu berkat. Ini dikurniakan Allah Ta'ala kepada orang yang mengekalkan sembahyang dan berjemaah semua sembahyang. Darah Ramadan yang kita dah lalu 30 hari Ramadan pun susah nak dapat habis semua jemaah, petah lagi luar Ramadan. Kalau kita luar Ramadan, kalau kita dalam Ramadan pun culas dalam bab berjemaah semua waktu, apatah lagi luar Ramadan, lagi payah. Sebab Ramadan tu bulan yang mulia, semua orang tahu. Dia akan rebut fadilat bulan yang mulia ni kerana pahala lebih besar. Jadi apatah lagi kalau bulan yang tidak ada kemuliaan seperti Ramadan, yang bawah sikit daripada Ramadan walaupun dia tetap mulia. Dan membanyakkan hasanat. Hasanat ni benda-benda baik lah. Hasanat ni benda-benda kebaikan. Sebab dia berjemaah, dia menambahkan amal kebaikan dia. Kalau 5 kali jemaah, 5 kali kebaikan. Kalau 2 kali jemaah dengan 5 kali jemaah, siapa menang? 5 kali lah. Sebab 5 kali tu lagi banyak. Jadi dengan dia berjemaah, dia akan membanyakkan amal hasanat, amal kebaikan. Dan mengangkatkan darajat. Dan mengangkatkan darajat, koma situ. Jangan baca terus tu. Kalau kita jawi ni baca terus habis. Mengangkatkan darjat, mengkifaratkan segala dosa. Tak kena. Dan mengangkatkan darajat. Selalu yang kita dengar berkaitan angkat darjat ni ahlul ilmi, orang yang mempunyai ilmu. Sehingga kan Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma sebut, satu darjat tu bersamaan dengan jarak langit dengan bumi 500 tahun. Tu satu darjat. Kalau 10 darjat, kira sendirilah 500 tahun kali 10. Dan kita ni darjat berapa? Tak tahu kita. Sebab itu antara fadilat lagi kita baca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali selepas maghrib, 10 kali selepas subuh, akan diampunkan kesalahan 10 kali, 10 kesalahan, akan diberikan 10 kebaikan dan akan dinaikkan darjat sebanyak 10 kali. Itu fadilat zikir yang kita baca lepas maghrib la ilaha illallah sampai habis tu 10 kali, dan selepas subuh 10 kali. Waktu tu saja. Lagi pula jatuh dan mengkifaratkan segala dosa. Kifarat ni makna gugur, hapus dosa. Biasa kita bincang bab kifarat ni, biasanya kifarat sumpah, kifarat puasa. Kifarat sumpah contohnya dia bersumpah sekian, tiba-tiba dia langgar. Kena kifarat lah. Ataupun dalam bab puasa, dia bersetubuh dengan isteri dia pada siang hari bulan Ramadan. Suami tu kena kifarat. Dia kena merdeka seorang hamba. Kalau tak ada hamba 2 bulan berturut-turut wajib puasa. Tu kena atas suami sahaja, atas pandangan mu'tamad, kata Syekh Muhammad Ahmad Al-Mahalli rahimahullah dalam Kanzur Raghibin. Jadi dia kata sekarang ni mengkifaratkan segala dosa. Dosa sini dosa kecil sahaja, bukan dosa besar. Dosa besar ada sebahagian ulama yang berpandangan sebagai dosa besar pun termasuk sekali, tapi jumhur dan majoriti ulamanya hanya dosa kecil sahaja. Dosa besar wajib bertaubat, tidak memadai dengan amalan-amalan sahaja. Jadi kita ni jarang sangatlah buat dosa besar ni, biasa dosa kecil. Dosa besar ni hak besar-besar lah. Zina ni bukan zina pandangan ni, zina farah tu. Kalau zina pandangan sentuh apa semua tu, tu dosa kecil. Yang zina farah tu dosa besar. Mencuri dosa besar. Tinggal sembahyang dosa besar.
minum arak dosa besar. Kita tak ada buat lagu tu. Lepas tu suci ke murni? Tak ada. Ada juga kadang-kadang dosa batin. Dia buat sembahyang, dia buat sembahyang 10 rakaat contohnya kat rumah, dia berasa hebat. Mari ujuk dosa besar. Tu wajib bertaubat. Dari sudut zahirnya biasanya tak ada lah sangat dosa besar ni, puak-puak masjid ni. Kalau ada tu wajib taubat lah. Biasa habis tahiyat ngumpat dosa besar. Dan mengangkatkan segala bala. Ni yang COVID-19 tu. COVID-19 satu musibah, satu bala. Jadi macam mana? Bukan setakat kita duk ikut SOP saja, ikut Allah Ta'ala jugalah. Antaranya ialah kita kekal sembahyang berjemaah. Masalahnya semua satu Malaysia kekal dah sembahyang jemaah, tak ada pun. Jadi tak heranlah sebab apa tak angkat lagi COVID ni, contohlah. Tu contoh itu. Ni bala secara umum, bala secara khusus pun sama juga, bala atas diri kita. Dengan kita kekal sembahyang berjemaah, segala bala ditolak Allah Ta'ala dengan izin Allah Ta'ala, kecuali kalau memang kita ditakdir dah sejak azali kita mati dalam keadaan tu. Tu lain cerita lah. Tapi kalau tak sampai ajal lagi, tak sampai sebab kematian lagi, mudah-mudahan bala tersebut tak kena kita, sebab bala tersebut bukan ditakdirkan Allah untuk mati dengan bala tu. Beza kalau kita ditakdirkan Allah Ta'ala bala tersebut dengan mati, tu tak apalah, memang mati sampai ajal lah tu. Tapi kalau tak sampai ajal lagi, kita berharap sangat-sangat supaya diangkatkan dan dihapuskan segala bala daripada diri kita. Dan ahad, sama lah tu, bala kesusahan, kepayahan akan diangkatkan dengan sebab kita tu melaksanakan sembahyang, mengekalkan sembahyang dan berjemaah sekaliannya. Jadi mana orang yang tak berjemaah sekaliannya tak dapat lah sangat fadilat ni. Yang paling susah nak berjemaahnya 2 waktu, sembahyang subuh, sembahyang isyak. Sembahyang isyak yang berjemaah, fadilat dia ibarat dia tu qiyamul lail separuh malam. Kalau sembahyang subuh berjemaah, dia punya fadilat dia qiyamul lail seluruh malam. Tu. Ni pahala dia. Umpama pahala besar ni seluruh malam qiyamul lail kalau dia sembahyang sunat, sembahyang subuh berjemaah. Kalau sembahyang isyak berjemaah, separuh qiyamul lail. Kita qiyamul lail pun tak sampai separuh malam, habis-habis tahiyat sejam. Tu yang akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan tu biasanya kalau masjid-masjid surau yang buat apa nama tu qiyamul lail tu biasa pukul 4 pagi lah. Tak ada pukul 2 pagi, tak ada. Kecuali Mekah lah, tu lain cerita lah tu. Biasa 4 pagi pukul 5 habis dah. 5 sahur lah. Sejamnya. Sejam tak sampai separuh gitu. Suku tak sampai. Ni dapat pahala separuh malam kalau sembahyang isyak berjemaah. Kalau sembahyang subuh berjemaah seluruh malam. Bayangkan. Habis. Mari. Dan ialah kekal sembahyang apa semua tu asal bagi takwa. Asal usul umbi. Jadi kalau kita ni tak ada sembahyang, amal kebaikan lain tu yang merupakan furuk, cabang dia tu tak ada lah. Usul asal dia panggil sebagai umbi, biji benih. Contoh kalau kita nak strawberry tapi tak tanam pun pokok strawberry dapat strawberry tak ada lah. Sebab kita tak tanam akar dia, tak tanam biji dia. Jadi amalan soleh yang kita buat, kalau sembahyang tak pas, tak lulus semua amalan tu ya. Sebab itu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut amalan yang pertama dihisab sembahyang. Apa maksud dia? Iaitu selepas dihisab i'tiqad kita sah ataupun tidak. Kalau sah, kemudian selepas itu dicek pula, diperiksa pula sembahyang kita cukup ke tak. Kalau cukup, alhamdulillah. Kalau tak cukup, mula nak cari syafaat. Kadang-kadang orang tu sembahyang dah tapi tak sah. Bila tak sah, dia macam tak sembahyang. Sebab itu kita wajib belajar bab sembahyang supaya kita tahu kita punya sembahyang sah selama ni. Kalau kita belajar canggah, dulu tak sah aku sembahyang macam ni, wajib qada lah, selesai cerita. Kena ambil tahu bab sembahyang kita, supaya kita mati lagi masuk kubur dalam keadaan sempurna sembahyang kita.
Tidak ada sikit pun yang tinggal, tidak ada sikit pun yang cacat yang menyebabkan batal sembahyang. Yang ada ia takwa itu umbi tempat ketetapan bagi segala kamalat, segala kesempurnaan. Takwa ni ada 3 lah. Dia takwa hak pertama dia panggil takwa orang awam. Takwa orang awam ni ialah takut syirik. Tu takwa level pertama, takut syirik. Jadi pencuri pun takut syirik juga, sebab dia ada takwa, tapi takwa hak pertama. Kalau orang ajak dia sembah berhala, dia tak mau, sebab dia kafir lagi. Maka tu dia panggil takwa. Takwa nombor 1, takwa takut syirik. Yang kedua, takwa imtithalul awamiri wajtinabu nawahihi, iaitu meninggalkan segala maksiat dan juga membuat segala suruhan Allah Ta'ala. Tu takwa nombor 2. Ni pun payah juga ni. Imtithalul awamiri wajtinabu nawahihi, melaksanakan segala perintah Allah. Yang ni segala sini mana segala hak wajib lah, dan meninggalkan segala larangan Allah. Segala larangan Allah sini hak haram sahaja. Nak tinggal hak haram pun kena ilmu juga. Nak dapat takwa yang pertama, takut syirik, kena belajar ilmu akidah. Nak dapat takwa nombor 2, kena belajar ilmu fiqh, sebab dia berkait halal haram. Yang nombor 3, takwa al-khawas, takwa orang yang khawasul khawas, orang yang khusus, orang yang tertentu saja, iaitu takwa dia ialah tidak ada dalam hati dia selain Allah Ta'ala. Hak ni ilmu tasawuf. 3 tu. Jadi masing-masing 3 ilmu ni ada takwa dia. Jadi kita dah baca Misbahul Munir tu, takwa syirik tu ada adalah patutnya. Takwa nombor pertama iaitu takut syirik. Tu paling-paling tidak kena ada lah selepas kita dah baca Misbahul Munir. Ni Wisyahul Afrah pula, mudah-mudahan ada takwa yang kedua, iaitu melaksanakan perintah Allah seluruhnya dan meninggalkan segala larangannya. Dalam bab 2 bab saja, taharah dan sembahyang. Tu. Yang lain-lain tu belajar kitab lain lah pula lain kali. Ni fokus kitab ni hanya taharah dan sembahyang sahaja. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka apabila hasil berkekalan atas sembahyang yang 5 waktu. Kalau hasil, mana beres dah. Memang kita ni sokmo dah 5 waktu tak pernah tinggal. 5 waktu tak pernah tinggal ni maksud dia kita sembahyang 5 waktu dalam waktu dia, bukan luar waktu. Ni sembahyang luar waktu tak jadi. Aku sembahyang dah bila? Sembahyang subuh pukul 9, sembahyang zuhur pukul 5, sembahyang asar pukul 8. Kita tanya, apa sembahyang itu? Oh, ada kerja. Jam. Ada kerja jam. Dia sebab tu adalah pekoh ni dia ada sembahyang apa nama tu? Sembahyang hormat waktu ada. Sebab apa? Macam-macam sebab kenapa adanya sembahyang hormat waktu untuk sembahyang fardu. Tu akan datang. Dia bukan main alasan kerja kena bertolak awal sebelum subuh. Bila kita kena bertolak awal sebelum subuh, sampai tempat kerja pukul 8, macam mana saya nak sembahyang subuh? Tu makna tak belajar lah. Kalau belajar reti lah macam mana. Itu kalau yang jenis naik kenderaan yang tak boleh berhenti tepi jalan. Ni kalau naik kereta sendiri tak berhenti, aku tak tahu. Tu hang sendirilah jawab. Apa tak sembahyang? Boleh berhenti sekejap ya. Makan mu kita boleh makan, sembahyang tak boleh. Pelik kita ni. Makan 3 kali cukup, sembahyang 5 kali tak cukup. Pelik tengok. Wujud Allah Ta'ala bagi nafas lagi. Kalau tak bagi nafas, sok mati tu mampu hidup je. Tu. Makan cukup. Makan tu bukan 5 minit, 15 minit lah tu. Sembang-sembang lagi 20 minit makan 1 kali. Bayar 5 minit lah. Habis-habis buat rukun pun 3 minit. Selesai dah. Pun tak boleh juga. Tak tahu. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, seperti niscaya dia kata, maka apabila hasil berkekalan atas sembahyang yang 5 waktu, niscaya hasillah takwa dan segala kebajikan. Tu dia punya faedah hasil dia. Bila kita kekal sembahyang 5 waktu,
Apatah lagi kalau sembahyang berjemaah, dapatlah takwa tu. Dapatlah takwa tersebut. Takwa hak mana tu? Tu kita atas kita lah. Adakah takwa tangga pertama, iaitu takut syirik sahaja, ataupun takwa tangga kedua, iaitu melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya, ataupun takwa yang paling tinggi sekali, iaitu dalam hati dia tak ada selain Allah. Itu belajar tasawuf lah yang nombor 3 tu. Tu seperti menegahkan daripada segala kejahatan dan mungkar, an-nahyu 'anil munkar. Kerana sembahyang tu dapat mencegah kemungkaran. Kemungkaran ni luas, umum. Ada kemungkaran atas diri kita, ada kemungkaran atas keluarga kita, ada kemungkaran atas masyarakat. Dia 3. Jadi kalau yang diri sendiri punya, tu wajib berubah. Kalau dah buat, wajib bertaubat. Kalau dia mungkar, kalau dia maksiat, kalau dia haram. Kalau keluarga, kena tengok juga keluarga ni tanggungjawab kita ke tak? Tanggungjawab kita, wajib cegah. Kalau contoh kita ni suami, ataupun suami lah biasanya, suami, dan di bawah kita ada isteri dan anak-anak, wajib cegah mungkar. Kalau mereka tak tutup aurat, wajib suruh tutup. Kalau mereka tak sembahyang, wajib suruh sembahyang. Tu suami. Apa? Sebab kalau tak sembahyang, dosa kawan tu. Jadi membiarkan ahli dia berdosa, dosa dia. Tu. Suami yang membiarkan ahli dia tak sembahyang, dia yang dosa. Kawan ni memang dosa tak sembahyang, kawan ni dosa tak tegur. Tu. Bukan dia tanggung dosa. Dosa suami tak tegur, dosa isteri tak sembahyang. Itu je. Tu. Sama lah dalam bab ilmu pun. Contohnya dalam bab wudu, isteri tak reti wudu, dia wajib ajar wudu. Wudu tak betul, tak sah, wajib suami ajar sampai sah. Sebab kalau tak sah tu, semayang tak sah. Bila semayang tak sah, dia ibarat tak semayang. Tak semayang ni mungkar. Tu. Dia berderet bagi situ. Jadi kita cara nak bagi wudu betul, belajarlah. Dia suami pun jahil, suami wajib belajar. Dah nak belajar macam mana? Kena pergi surah, kena pergi surah. Surah tak ada, kena pergi tempat lain sebelah masjid kampung sebelah. Ada tak? Ada. Wajib pergi situ. Ulama taswirkan, ulama gambarkan sampai tahap kalau dia tu wajib takbir, kena perbetulkan takbiratul ihram dia. Kalau dia boleh belajar, hatta kena musafir, dia wajib musafir. Kita duk tergaduh ni, tak payah musafir. Banyak majlis ilmu duk ada, hak online duk ada, hak yang masjid surau duk ada. Kalau jahil juga tak tahu. Dan mungkar lebih, dan menegahkan daripada mengerjakan kesalahan. Kesalahan sini dosa lah, lebih kurang tu. Cuma mungkar ni lebih nampak macam dahsyat lagi lah. Jadi mungkar atas diri sendiri wajib ubah. Mungkar atas keluarga, kalau kita ni ahli ataupun kita ni ketua dia, wajib berubah. Kalau mungkar dia atas masyarakat, sini ada tafsil. Kalau dia tu pemimpin, wajib kita cegah. Kalau dia tu bukan pemimpin, dia rakyat marhim biasa ya. Kalau tegur pun bukan orang dengar. Tu tak payah tegur. Tak payah tegur pun tak apa, benci dalam hati sudah. Ataupun tak ada kuasa tak ada kuasa untuk cegah, tapi boleh tegur. Wajib tegur. Itu ya. Kalau tegur tu sekira-kira tegur tu orang tu tak dengar nasihat kita, tak wajib tegur. Di mari mana tau, kawan ni sembahyang tahu pun nak betul, tapi nak tegur bukan kena pun, bukan dia terima tu tak wajib tegur. Tu yang kalau bertaraf masyarakat. Tapi kalau bertaraf diri sendiri, hak tu wajib berubah. Ataupun keluarga kita, yang kita ni ketua keluarga, wajib ubah. Tu kemudian segala kejahatan dan bahwasanya bala terangkat ia bala daripada tempat yang sembahyang oleh ahlinya sembahyang. Jadi kalau kena bala tu tak sembahyang ke? Ada tak sembahyang tu? Satu kampung tu ada orang kena bala. Apa tu? Mesti ada yang tak sembahyang. Boleh kita faham kat sini. Lagi kita Usyarul Afrah kata kalau dia itu sembahyang, tempat dia ahli sembahyang, mana kekal sembahyang, tak pernah tinggal langsung, walaupun satu waktu terangkat bala. Maknanya ada yang tak terangkat bala ni sebab mesti ada yang tak sembahyang.
Cuma kita ni tak payahlah suudzon ke orang. Kita cek seorang-seorang, sembahyang dah ni. Tak payah tu. Boleh kita faham kata ada yang tak sembahyang, ataupun dia sembahyang tapi tak sah. Sebab apa tak sah? Tak mari belajar. Nak sah macam mana? Dia tak tahu selama ni dia sembahyang tak sah. Dia biarkan diri dia dalam keadaan jahil. Dia biarkan diri dia dalam keadaan sembahyang tak sah. Padahal dia berasa sah dah, padahal tak sah. Tu bahaya tu. Dia berasa sah dah, tapi rupa-rupanya tak sah sembahyang dia selama ni. Kalau tak sah sembahyang sunat tak apa, tak sah sembahyang fardu ni. Tu tak boleh. Seperti bahawasanya bala itu turun ia bala atas tempat yang meninggal ahlinya, yakni meninggal oleh ahlinya, ahli kampung tu, ahli tempat tu akan sembahyang. Turun atas dia bala. Jaga-jaga ni. Jadi kampung kita ni kalau ada yang tak sembahyang, pakat beringatlah dia. Takut-takut kampung kita terima bala sebab dia. Apa sebab dia? Sebab dia tak sembahyang. Dengan sebab beberapa kumpulan tak sembahyang, dengan sebab beberapa kelompok tak sembahyang, satu kampung tu kena bala. Sebab bala ni dia kena, tak kira ada orang soleh ke, ada ulama ke, ada apa ke, kalau kena. Dia beza dengan ujian setiap orang. Tu lain cerita. Ni bala ni kena sekaligus setiap tempat. Walaupun tempat tu ada orang yang aling sekalipun, kalau kenalah. Tu maka tiada kita jauhkan jatuh bala bergerak bumi dan ditelan oleh bumi, dan bala halilintar atas tempat yang ahlinya, ahli tempat tu meninggalkan sembahyang. Jadi dia kata maka tiada kita jauhkan makna tiada kita tegahkan. Kita tidak tegahkan jatuhnya bala, bergeraknya bumi. Gerak bumi ni gempa bumi, dan ditelannya oleh bumi, dan bala halilintar atas tempat yang ahlinya, ahli tempat tu meninggalkan sembahyang. Jadi dia sebab ahli dia, tempat tu, kampung tu ada yang tak sembahyang, itu menyebabkan kita tak dapat mencegah bala. Tu dia kata kita tidak dapat. Dia kata bahasa apa tadi? Dia kata maka tiada kita jauhkan. Kita tak dapat jauhkan turunnya bala dengan sebab ada ahli tempat tu tak sembahyang. Tu kaedah dia tu. Kaedah yang sungguh hebat. Memang hebat lah, memang betul. Sebab apa? Orang yang tak sembahyang ni dosa fasik. Fasik yang besar. Salah satu top 10. Top 10 dosa besar dalam kitab Al-Kabair, Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata Musa'ni rahimahullah, dan jangan kata bahawasanya aku sembahyang dan tiada aku hiraukan dengan mereka itu orang yang tak sembahyang. Tengok ni kata Musa'ni. Ni peringatan daripada pengarang kitab kita. Dia kata apa? Dan jangan kata, yakni jangan kamu kata bahawasanya aku sembahyang. Aku sembahyang dah. Dalam kampung pada Kemunting ni. Dan yakni padahal tiada aku hiraukan dengan mereka itu orang tak sembahyang. Aku sembahyang dah, mereka tak sembahyang, lantak dia lah. Tak boleh. Memanglah lepas kot kita, tapi lepas kot bala tu tak lepas. Kot musibah, kot bala tu tak lepas. Sebab tu nak lepas bala, bukan nak suruh apa-apa orang buat zikir ke apa. Tu satu cara. Antara caranya yang lain, yang lebih lagi, ialah kita pastikan ahli kampung kita mayang belaka. Tu payah. Ni buh zikir lah, baca Sahih Bukhari lah, baca Quran 30 juzuk lah, macam-macam. Tu salah satu ya. Ni dalam kitab Wisahul Afrah kita ni kata kalau orang tu tak sembahyang dalam kampung tu boleh kena bala. Jadi mudahnya orang yang sembahyang belaka di kampung tersebut tak kena bala. Apatah lagi ada maksiat yang terang-terangan, berzina terang-terangan, minum arak terang-terangan. Tu kalau kena bala memang tak silap lagi lah. Ini hak tinggal sembahyang, hak orang tak tahu pun dia sembahyang ke tak. Nampak zahir macam orang baik, tiba-tiba tak tinggal, tiba-tiba tinggal sembahyang pun boleh kena bala. Apatah lagi kalau maksiat terang-terangan. Tu habis. Kemudian kata Musa'ni rahimahullahu ta'ala, dan jangan habis,
Dan tiada atasku sesuatu daripada mereka itu orang yang tak sembahyang. Tiada atas sesuatu ni maknanya aku tak ada apa atas mereka tu, aku tak ada apa dengan mereka, aku tak ada urusan dengan mereka, aku dah sembahyang dah, depa lantak lah. Tak boleh kata gitu. Kita kena ambil berat. Sebab itulah wajib atas suami itu dia memastikan isteri dan anak-anak dia sembahyang. Sehingga kan nanti akan disebutkan oleh musannif kita, wajib untuk seseorang anak atau seseorang ayah tersebut ataupun ibu bagi anak tersebut untuk dia ajar dan suruh dia sembahyang pada umur 7 tahun. Suruh sembahyang. Kalau umur 10 tahun tak sembahyang, boleh untuk rotan. Walaupun tak balik lagi. Supaya apa? Supaya dia membesar, dia balik dalam keadaan dia sudah biasa melakukan ibadat sembahyang. Begitu juga puasa. Puasa juga disunatkan untuk kita suruh bukan disunat, memang kita disuruh untuk dia puasa Ramadan tu sejak umur 7 tahun. Suruh puasa saja. Kalau dia boleh penuh, bolehlah. Kalau tak boleh penuh, sudah. Asal puasa saja. Tak kisahlah dia puasa sekali ke, puasa 3/4 hari ke, asalkan kita suruh puasa. Dia tak puasa ataupun dia tipu puasa, itu lantak dia. Tu dia bukan berdosa pun. Kita hak yang dosa pahala ni, mak bapak ni wajib suruh dia puasa umur 7 tahun. Kalau 10 tahun dia tak puasa, boleh dah rotan macam dia yang tinggal sembahyang tu. Dia panggil qiyas. Dalam bab rotan, dalam bab sembahyang, suruh sembahyang 7 tahun ni ada hadis. Tapi dalam bab puasa tak ada hadis. Cuma ulama kias, sembahyang dengan puasa ni sama saja, mesti disuruh umur 7 tahun dan boleh dirotan kalau tak sembahyang umur 10 tahun. Begitu juga tak puasa. Tapi kalau dia dah balik 9 tahun, tu atas dia lah dosa pahala tu. Dia dah balik dah, jadi mukallaf lah. Jadi 9 tahun tu kawan tu lah tanggung dosa pahala sendiri. Dia tak puasa, dia pahala. Dia tak puasa, dia yang berdosa. Kawan tu sendiri yang berdosa, anak tu sendiri yang berdosa kalau dia telah balik umur 9 tahun. Sekurang-kurang balik je 9 tahun. Jadi kalau dia 9 tahun ke atas, dia tu telah balik, maka dosa pahala atas dia lah. Kerana bahawasanya bala apabila turun, niscaya melengkapi akan yang soleh dan yang tiada soleh. Melengkapi sini kena belaka. Bila turun bala ni, orang soleh ke, orang jahat ke, ulama ke, fasik ke, raja ke, semua kena belaka. Macam COVID-19 tu lah. Ada kita kata ulama terkecuali, tak ada, ulama banyak mati juga. Berlambak ulama mati ketika COVID-19 hari tu. Tara ulama mati banyak dah, orang awam lagi banyak lah. Jadi COVID-19 tu ibarat satu musibah, satu bala di atas dunia ni Allah Ta'ala beri. Jadi tak kisah dia soleh ke, dia alim ke, dia sultan ke, dia raja ke, dia kena. Jadi kita kata sama ada soleh ke tak soleh ke, kena belaka bila turun bala. Jadi kita nak elak bala ni antaranya ialah pastikan ahli qaryah kita, kampung kita ni semua sembahyang belaka. Kerana bahawasanya tiada ia, dan kerana bahawasanya tiada ia seorang yang sembahyang tadi, suruhkan mereka itu orang yang tak sembahyang. Sebab dia tak suruh sembahyang tu, turun bala. Tu dia. Dia sembahyang dah, tapi dia kata aku tak heran lah, mereka tu lantak mereka lah tak sembahyang, asalkan aku sembahyang. Disebabkan tu lah turun bala kalau kita membiarkan orang lain tak sembahyang. Jiran kita tak sembahyang. Pada waktu tu jiran depan kita, depan rumah kita tak sembahyang, kiri kanan depan belakang atas bawah tak sembahyang, kita biar saja. Itu yang menyebabkan boleh turun bala. Penyebab turun bala, satu tak sembahyang dia sendiri, ataupun dia sembahyang tapi tak suruh orang sembahyang. Kalau dia tahu, dia tak sembahyang lah. Jangan dah dia dah sembahyang dah kita pergi suruh sembahyang lagi, tu jam lah tu. Dan tiada ditegahkan mereka itu orang yang tak sembahyang. Kita tak tegah dia, jangan tinggal sembahyang, sembahyang lah. Cukup dah tu. Kita suruh dia nak buat tak buat, tu dia punya pasal. Terlepas tanggungjawab kita. Macam kita lah, suami kita suruh isteri tutup aurat. Tutup aurat tu, dia tak tutup juga, suami lepas dah.
Dia yang dosa isteri tu. Suami dah suruh, dia tak mau ikut, dia yang dosa. Suami lepas dah. Tapi kalau suami dia buka aurat, dia tak tutup aurat, isteri tu dosa sebab tak tutup aurat, suami dosa sebab tak tegur. Tu. Sekali memadai sekali ke ataupun banyak kali kita tegur? Setiap kali kita tengok tegur lah. Sebab maksiat ni dia bukannya sekali. Dia kadang-kadang dia dah tak buat dah, tapi dia buat lagi. Tu wajib tegur lah. Macam buka aurat lah. Contoh bulan ni dia tak mau tutup, dia tak mau buka aurat sebab bulan Ramadan, bulan mulia. Lah kita tak tegur. Sebelum tu bulan Syaban dia buka aurat, itu wajib tegur tak? Wajib tegur. Bulan Ramadan dah tutup aurat, tak payah tegur lah, selesai lah. Bulan Syawal buka balik, wajib tak? Wajib lah. Dia mengulangi maksiat yang sama. Macam kita contoh di dalam kampung kita ni ada pesta minum arak sebelum Syaban, sebelum Ramadan contoh. Jadi hak pemimpin ni wajib tak dia cegah? Wajib cegah. Wajib cegah dengan makna wajib halang, batalkan program ke apa. Lepas tu Syawal, lepas Syawal tu dia buat lagi pesta minum arak. Memadai tak sekali hak tadi ataupun kena buat lagi? Kena buat lagi lah. Tu. Sebab maksiat ni boleh berlaku berulang kali. Dia bukan sekali saja. Habis. Dan tiada ditegahkan mereka itu habis. Dan tiada ia seorang tadi bercerai dan meninggalkan mereka itu. Dan tiada ia seorang tadi bercerai dan meninggalkan mereka itu orang yang tak sembahyang tadi, tak cerai dan tak tinggal ni apa dia? Tak cerai dan tak tinggal ni dengan makna mereka membiarkan orang tersebut, ahli kampung tersebut, orang-orang tersebut dalam keadaan tak sembahyang. Dia dah sembahyang dah, dia relax je. Tak apalah, dia tak mau sembahyang, lantak dia lah. Dia pun tidak tegur, tidak cegah, tidak suruh kawan tu sembahyang. Dia pun belah gitu je. Gitu saja, tanpa tegur, tanpa ada sebarang peringatan terhadap bahaya meninggalkan sembahyang seperti mana yang musannaf kita buat ni. Jadi kita ni yang mukadimah ni dia berkaitan dengan amaran kalau tinggal sembahyang tu je. Tu yang nak jadi modal kita untuk tegur anak bini kita. Kalau dia malas sembahyang, kita bagi sedah dalam kitab Wisyahul Afrah ni. Hadis Nabi sekian-sekian, ulama kata sekian-sekian, tak sembahyang ni kesan dia sekian-sekian. Bagi tahulah. Dia nak ikut ke tak? Tu urusan dia. Kita sudah bagi tahu. Itu urusan kita dah selesai. Macam Nabi SAW hanya bagi tahu Allah tu Tuhan. Dia tak mau percaya, lantak dia. Dia nak percaya, mari syahadah. Tu ya. Bukannya Nabi SAW yang pemberi hidayah yang hakiki, bukan. Dia hanya tunjuk saja hakikatnya yang beri hidayah Allah Ta'ala. Jadi kalau dia tetap mau ikut, tak apa. Asalkan Nabi sudah suruh, Nabi sudah bagi tahu Allah sahaja Tuhan, bukan orang lain. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya sabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari bagi segala sahabatnya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata olehmu, Nabi SAW sebut, kata olehmu, Allahumma la taj'al fina syaqiyan wala mahruma. Arti kata Nabi itu, ya Allah, jangan engkau jadikan pada kami orang yang celaka, engkau jadikan pada kami orang yang diharamkan. Yang diharamkan syurga lah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.